Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Hari ini kita akan sambung kita punya perbincangan topik. Masih lagi dalam topik yang keempat. Baik, di Selasa lepas kita dah membincangkan berkaitan dengan daripada kesatuan kepada perpaduan. Maka di situ juga kita dah membincangkan berkaitan dengan penyatu paduan, dan nanti kita akan sentuh pula berkaitan dengan kesepaduan. Dan kita juga dah membincangkan berkaitan dengan detik-detik kita kata perpaduan itu dari segi kesamaan, dan sebenarnya ada juga kita kata detik perbezaan kan. So dari segi detik perbezaan ni kita boleh lihat dari segi antaranya sambutan perayaan. So kita kena faham setiap kaum tu dia ada sambutan perayaan masing-masing yang kita perlu hormati dan kita perlu bertoleransi. Contoh umat Islam menyambut kata Hari Raya Aidilfitri, kemudian Hari Raya Korban, kemudian orang India menyambut Thaipusam, Deepavali, okay, orang Cina menyambut Tahun Baru Cina, kemudian menyambut dari segi agama Hari Vesak. So sejak itu kita perlu fahami dari segi perbezaan tersebut. Apa juga yang tidak berkait dengan agama kita kata, kita boleh meneruskan dari segi sesi kunjung-mengunjung, okay? Makan-makan. Kemudian yang kedua, dari segi jenayah. Jenayah itu kita kena membezakan di antara bangsa tu kan. Jangan bila disebut sesuatu jenayah itu dilakukan oleh seorang, kita kaitkan dengan bangsa ni. So kena bezakan di antara jenayah yang dilakukan itu dengan bangsa tersebut. So sebenarnya tidak ada kaitan. Maksudnya yang melakukan jenayah itu adalah manusia itu sendiri. Jangan kaitkan dengan dari segi kita kata dia tu bangsa apa kan. So benda itu akan mendatangkan kita kata kadang-kala isu perkauman. Sepatutnya dia tidak berlaku lah. Baik, kemudian yang ketiga dari segi tempat kerja, sepatutnya dia tidak ada kita kata perbezaan dari segi membezakan pekerja kan di antara satu kaum dan dengan kaum yang lain. Dari segi perbezaan juga wujud dari segi pengebumian. So orang Islam dengan caranya tersendiri, orang India dengan cara tersendiri, orang Cina dengan caranya yang tersendiri. Baik, yang seterusnya dari segi kesepaduan. Kesepaduan itu apa? Kesepaduan bermaksud keadaan aman, stabil, makmur dan sejahtera yang dicapai tetapi diakui masih terdapat perbezaan dalam bentuk defisit sosial yang wujud dalam sebuah masyarakat. Okay? Maksudnya keadaan aman telah berlaku. Macam sekarang kita kata kita berada dalam keadaan aman, stabil. Tapi waktu yang sama sebenarnya ada isu-isu yang berlaku yang kadang-kala boleh menyebabkan jurang itu berlaku ataupun perpaduan mempunyai masalah yang tersendiri. Baik, tadi ada sebut tentang defisit sosial kan. Okay. Defisit sosial itu apa? Defisit sosial adalah isu dan hal yang belum selesai yang perlu diusulkan penyelesaiannya satu persatu, yang memerlukan waktu dan kesabaran semua pihak. Perancangan dan pelaksanaan tindakan berasaskan prinsip yang kita pernah sebut dulu kan, iaitu tawar-menawar, perundingan atau mediasi. Maksudnya bila kita sebut alat perpaduan ni, okay, alat untuk capai perpaduan, dia kena menggunakan pakai tiga ni. Okay. Tawar-menawar, perundingan atau
mediasi atau kita sebut sebagai perantara. Baik, isu-isu yang perlu diselesaikan antaranya berkait dengan ethnicity. Ethnicity ni maksudnya kaum. So jangan kita timbulkan isu-isu yang menyentuh tentang sensitivity setiap kaum. So bila isu itu dibangkitkan, dia akan menjadi, kita kata, isu perpaduan itu berlaku kan. Isu bangsa. Kita dah tahu dalam perlembagaan, kita dah belajar tentang keistimewaan orang Melayu. So isu itu jangan disentuh lah, ataupun jangan dibangkitkan. Dari segi agama, dalam perlembagaan telah meletakkan bahawa Islam sebagai agama rasmi, tapi agama lain bebas untuk diamalkan. Maksudnya setiap masyarakat di Malaysia dia kena fahamlah tentang perkara tersebut. Semua agama bebas untuk diamalkan, maka di situ kena ada, kita kata, perasaan saling hormat menghormati dan toleransi agama. Jangan menyentuh isu-isu yang berkait dengan agama lain. Kemudian dari segi kelas sosial, kita dah sentuh dalam bab sosial, kita kata di situ ada golongan pemerintah, kemudian ada golongan menengah, kemudian dari segi bawahan ada golongan yang miskin. So benda-benda itu terutamanya kita kata dari segi kelas sosial yang tergolong dari segi kemiskinan. Kalau tidak diselesaikan isu-isu ini, dia kadang-kala akan menyebabkan, kita kata, ketegangan antara kaum itu boleh berlaku kan. Kalau kita tengok balik peristiwa 13 Mei 1969 itu, antara isu utamanya berkait dengan orang Melayu yang kebanyakannya berada dalam keadaan yang miskin, sedangkan mereka itu duduk di tanah tumpah darah mereka sendiri. Kemudian dari segi peluang pendidikan, okey, pendidikan juga ni, sebab kita kata dari segi pendidikan kita ada aliran dari segi sekolah kebangsaan, dari segi sekolah jenis kebangsaan Tamin, okey. Kemudian dari segi sekolah-sekolah aliran ini kena dijaga dengan baik untuk kita kata mengelakkan daripada isu-isu yang boleh menjejaskan dari segi perpaduan rakyat Malaysia. Kita nak sebut tentang perpaduan ni, kita tak boleh nak jadi padunya itu seperti mana padunya batu-bata kan. Dia tak boleh gitu kan. Dia ruang-ruang untuk isu-isu tu sentiasa akan ada muncul lah. Okay? Benda-benda itu dia tak boleh dibiarkan itu sajalah. Kena diselesaikan secara baik. Begitu juga bahasa. Dalam perlembagaan anda menyebut tentang bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. So masing-masing kena hormati, kena gunakan bahasa Melayu dalam urusan rasmi, tapi baiknya kita kata di Malaysia ini bahasa-bahasa ibunda boleh diguna pakai, kita kata dalam dialog harian ataupun kita kata dalam keluarga kan. Dia tak ada macam negara lain, maksudnya satu bahasa yang boleh guna pakai. Itu yang kita kata antara keunikan di Malaysia. So bahasa ini dia boleh jadikan sebagai satu medium perpaduan. Sebab tu dalam setiap, kita kata, negara tu dia ada satu maksudnya bahasa itu sebagai, kalau dulu zaman kita belajar bab sejarah, Tamadun Umayyah dijadikan bahasa Arab tu sebagai bahasa rasmi, sebagai untuk bahasa perpaduan. So kita di Malaysia kita guna pakai bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Awak nak menguasai bahasa Sepanyol ke, bahasa Perancis ke, bahasa Mandarin ke, bahasa Inggeris ke, tapi waktu yang sama kena faham, kena menguasai bahasa Melayu, dan kita ada rasa gah kan, bila kita bercakap dalam bahasa Melayu, tanpa menafikan kita juga perlulah belajar bahasa-bahasa yang lain untuk kita kata nilai tambah diri kita lah. Kemudian jurang generasi, generasi muda, generasi remaja. So benda ini juga perlu diambil kira. Kalau kita tengok banyak perkembangan dari segi
politik pun sebenarnya kan, yang jurang kita kata orang muda itu memainkan peranan yang besar dalam mengubah landscape ataupun mengubah politik negara, kepimpinan negara dari segi gender, dari segi kita kata orang perempuan, orang lelaki. Maka di situ kena kadang-kadang ada yang menuntut dari segi kesamaan hak sama rata lelaki atau perempuan. Di situ kena diambil kira jugalah. Ada yang kadang-kadang dari segi ruang pekerjaan, kalau orang perempuan tu tidak diterima kan sebab nanti dia mengandung dan sebagainya. So benda itu kena diambil serius oleh pihak kerajaan. Dari segi politik feudalisme kan. Politik feudalisme ni kita tahu di Malaysia kita punya konsep kita ada kerajaan persekutuan. Kalau kita ikut perlembagaan kerajaan persekutuan dan juga ada kerajaan negeri. So kerajaan persekutuan dia ada bidang kuasa dia dan kerajaan negeri dia ada bidang kuasa. Kena memastikan bahawa di antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri dia tidak berlaku kita kata pertidanan kuasa lah. Okay? Dan kena ada kefahaman di antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri kan. Maksudnya kalau walaupun berbeza parti di antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri, contohlah kalau sekarang kerajaan Selangor dia di bawah Pakatan Harapan, kerajaan persekutuan di bawah Perikatan Nasional dan parti berbeza. Tapi dari segi kita kata setiap negeri ni hak-hak itu perlu diberi seperti mana yang termaktub dalam perlembagaan. So kalau kerana berbeza parti tak bagi peruntukan kepada negeri yang itu tak boleh lah. So dia akan mewujudkan jurang nanti di situ ataupun kita kata isu-isu yang berlaku kan. Kemudian di antara ruang bandar desa kan, jurang di antara kita kata bandar dengan luar bandar, dia kena selari lah kita kata dari segi bagaimana membangunnya bandar. Luar bandar juga kena ditingkatkan dari segi infrastruktur dia, dari segi capaian internet yang baru-baru ni kita kata viral kan seorang yang daripada pelajar di Sabah itu dia terpaksa pergi ke tempat yang tinggi untuk mendapat capaian internet. Malam Menteri pula kata dia sekadar untuk memfamouskan dia punya YouTube, sedangkan perkara realiti sebenarnya tidak begitu. So isu-isu ni perlu diambil serius lah oleh pihak kerajaan, oleh NGO dan juga masyarakat. Dan media juga mainkan peranan yang penting. Media kena, sebab tu kadang-kadang kita tengok isu tu dah banyak viral di Facebook dan sebagainya, tapi di peringkat media kita tengok yang media rasmi ni, TV ke, dia tidak kongsikan berita tersebut. Sebab media juga ada dia punya garis panduan dia. Maksudnya kalau suatu isu tu akan menyebabkan rakyat berada dalam keadaan tidak harmoni, tidak stabil, jadi media tak bolehlah nak mengongsikan maklumat tersebut. Dan media juga kena kita kata bersifat sensitif terhadap isu-isu kita kata perkauman ni tadi berkaitan dengan isu agama, sama ada media sosial itu sendiri ataupun utamanya kita kaitkan dengan televisyen dan juga radio. Baik, so antara kita kata kaedah-kaedah yang kita boleh mencapai dari segi kesepaduan ni, kalau kita tengok di Malaysia dari segi aspek politik kan. Okay? Walaupun berbeza bangsa, atas nama kita kata untuk biasanya mereka sebut atas nama rakyat lah. Okay? Untuk kemajuan rakyat, mereka boleh bersatu. Dan ketika mana PRU 14, kita tengok di unit yang di Malaysia, pertukaran kerajaan ni dia masih lagi berlaku dalam keadaan aman. Kita tengok Barisan Nasional itu memerintah lama. Kemudian bertukar kepada 2018 Pakatan Harapan. Pertukaran itu berlaku dengan baiklah. Okay? Maksudnya tak ada pertukaran darah berbanding dengan negara lain kan. Okay, berlaku pertukaran darah, demonstrasi dan sebagainya. Sebab kita dua ni kita ada dua kan, kerajaan
dan juga dari segi takbir urus tu. Okay. Maksudnya walaupun kerajaan bertugas, tapi dari segi takbir urus yang baik tu sentiasa berlaku kan. Macam saya kerja kerajaan, tak kisahlah siapa dia punya, kita kata pemerintahnya, kita yang bekerja kerajaan ni mengikut takbir urus yang telah ditetapkan. Baik. Kemudian dulu kita tengok UMNO dan PAS, dia haluannya berbeza. Tapi mereka sekarang boleh duduk di bawah satu komponen yang sama. Masuk sekali kalau kita tengok dalam Perikatan Nasional, di situ ada PAS, di situ ada UMNO, okay, di situ ada Bersatu, di situ ada MCA dan MIC. Maksudnya kesepaduan itu boleh dicapai dari segi politik kan. Kemudian dari segi bahasa Melayu penting demi kelangsungan. Saya dah sebut tadi, bahasa Melayu sebagai bahasa, sebagai alat untuk menyatupadukan rakyat Malaysia ini. Kita nak guna bahasa apa silakan. Tapi dari segi kita kata mengagungkan bahasa Melayu sebagai bahasa perantaraan menyatupadukan rakyat Malaysia. Okay? Kita nak tambah nilai menguasai bahasa Mandarin, Jepun, itu tambah nilai untuk diri kita kan. Kadang-kala ada yang kita sangat seronok kan tengok pelbagai bangsa di Malaysia ni, tapi fasih berbahasa Melayu. Sepatutnya bila sebut orang Malaysia menjadi fasih bahasa Melayu itu adalah benda yang normal, wajib lah kita katakan, sebab kita kata duduk di negara Malaysia yang menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Macam contoh di sini, bagaimana seorang yang umurnya 70 tahun ni berbangsa Cina tapi sangat fasih bertutur dalam bahasa Melayu dan mempunyai kawan yang pelbagai bangsa. Dan sepatutnya isu bahasa ini tidak boleh jadikan sebagai kita kata macam yang isu ni, okay, meletakkan syarat kan, bahasa Mandarin sebagai mengambil pekerja kan. So itu kata tak persoalan sebenarnya dari segi konteks di Malaysia. Tapi kalau kita dapat tambah baik, tambah nilai diri kita dengan bahasa-bahasa lain, itu lebih bagus. Baik, kesebaran sosial dari segi aspek ethnicity ataupun dari segi aspek bangsa tadi, etnik kan. Boleh dilihat antaranya suasana di pasar malam, okay, di pasar pagi, di pasar burung dan sebagainya. Di situ tak ada isu kan. Kalau kita tengok di sini penjualnya Melayu, yang membelinya bangsa Cina kan. So di situ kesepaduan ada sebenarnya kan di antara kaum di Malaysia kan. Dan contoh kita tengok biasa kita minum susu apa, kalau kamu biasa minum susu pump fresh tu, kalau tengok di situ dia punya board besar di atas dia tu, 3 bangsa utama ada dekat situ kan. Okay. Tuan Azmi tu mewakili bangsa Melayu, kemudian ada seorang Cina dan juga seorang India. So maksudnya nak membuat, kita kata syarikat pun boleh menyatupadukan yang terdiri daripada pelbagai kaum tu. Okay, dari segi aspek agama, macam mana kita nak capai kesepaduan, keamanan, keharmonian tadi dari segi agama kan. Agama berbeza, tapi bagaimana nak capainya? Sebenarnya boleh. Dia 2 je kan, dia punya asasnya, iaitu kita saling menghormati, dan yang kedua adanya sifat tolak ansur. Maksudnya kalau yang seorang Muslim, contohlah jiran dia adalah berbangsa Cina, dia tahu biasa orang Cina dia ada dia punya ritual agama dia, pagi-pagi pasang colok. Kalau kita tak faham, tidak ada sifat toleransi, kita akan marah dia, apa dia bau busuk dan sebagainya. Tapi kita faham, oh ini kepercayaan dia. Kita raikan je lah. Kita bersifat berlapang dada, kita bersifat tolak ansur. Okay? Dan sebaliknya kan, pagi-pagi kita kata yang non-Muslim dia akan dengar azan kan. Dia tak akan kata, apa ni bising-bising kan. Kerana sifat kita yang pelbagai kaum di Malaysia, pelbagai agama, dia mengambil sifat positif itu kan. Maksudnya ada azan, dia pun boleh bangun, awal. So bila ada sifat toleransi, ada sifat apa kita kata tolak ansur dan sifat menghormati ini, kesepaduan dari segi sosial juga sebenarnya boleh wujud
Dan walaupun kita berbeza dari segi agama, tapi kerana sifat toleransi, sifat menghormati, perpaduan, kesepaduan itu boleh kita capai. Okay. So kita boleh tengoklah di sini situasi kesepaduan itu sebenarnya boleh berlaku kan. Cuma kita kata kalau yang Muslim ni kena pastikanlah nak duduk satu meja dengan kawan-kawan kita yang Muslim nak berkongsi air pun ni sebenarnya tak ada masalah kan. Okay. Yang penting tahu bahawa makanan itu adalah halal kan. Okay. Nak bergotong royong. Semua itu melibatkan pelbagai kawan. Saya ingat masa saya bekerja di Putrajaya dahulu, memang sahabat baik saya adalah seorang Chinese kan. Okay. Ketika mana saya hari terakhir meninggalkan office tu, ada jamuan, dia sendiri kan bersedia untuk masak sendiri. Dia tahu kita sebagai Muslim apa yang boleh, apa yang tak boleh. Dia beli semua barang-barang daripada Madin, barang yang halal, kemudian kuali semua dibeli yang baru kan. Kemudian dia kata pada saya beli semua ni baru untuk saya makan. Time tu dia masak spaghetti. Maksudnya bagaimana sifat tolak ansur dan sifat saling menghormati yang ada pada rakyat Malaysia sebenarnya. Itu sebenarnya yang boleh mewujudkan kesepaduan. Okay. So ini adalah antara kita kata proses-proses perpaduan itu boleh berlaku. Antaranya kerajaan telah mengenalkan kepada Indeks Perpaduan Nasional 2018. Bagaimana indeks ini boleh digunakan pakai? Maksudnya kita kata yang tadi dah sebut tadi, defisit sosial 10 ni tadi, yang paling utama sebenarnya media kena mainkan peranan utama untuk kita kata kongsikan maklumat yang boleh menyatupadukan rakyat Malaysia, bukan maklumat yang bersifat bias ataupun kita kata mengeruhkan lagi kita kata isu-isu di Malaysia ni kan. Baik, disebut tadi alat perpaduan tadi, sama ada kita sebut tadi tawar-menawar, perundingan dan juga mediasi. So isu-isu yang berlaku kena guna pakai tiga perkara ni. Maksudnya berbincang, berunding, kemudian kalau tak boleh selesai kita gunakan perantara. Okay, so itu saja untuk topik yang keempat. So, yang penting untuk topik yang keempat kita fahamlah dari segi istilah kesatuan untuk menuju kepada perpaduan. Istilah kesatuan diubah kepada perpaduan, dan pada perpaduan itu dia ada kesepaduan dan juga penyatupaduan. Yang mana penyatupaduan itu adalah satu proses untuk kita mencapai perpaduan itu sendiri. Okay. Kesepaduan itu berlaku, kita boleh menampakkan dari segi keharmonian lah, keamanan yang kita dapat capai di Malaysia ini. Okay. Sekian, terima kasih.